Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua Waalaikumsalam nampak apa benda yang dekat skrin? warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, semua nampak yang dekat skrin. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita pada minggu lepas. Okey. Minggu lepas kita dah cikgu dah bincang pasal yang ini kan. Apa ni, sifat bahan yang mana dapat menyerap air dan tidak menyerap air. Kan? Yang mana boleh serap air, yang mana tidak boleh serap air. Ingat lagi tak minggu lepas? Ingat. Ingat. Okey. Boleh daripada bahan-bahan yang ada dekat sini, boleh tak awak bagi tahu dekat cikgu yang mana boleh serap air? Ni antara tisu dapur, batu, kain kapas, plastik, tali kulit, polisterena, sisik kaca air, belon. Okey, kita revise sekejap. Okey, kain. Untuk ada anak kata kain boleh serap air. Lagi? Lagi yang mana? Siapa yang nak cakap boleh boleh sama ada kalau awak malu nak bercakap, awak tulislah dekat chat ni. Okey, kertas. Syahira kata kertas. Okey. Siapa yang nak jawab boleh onkan mic. Okey. Apa lagi? Selain daripada kain, kertas, apa lagi? Tisu dapur. Okey, tisu dapur. Ada lagi tak yang boleh serap air? Tak ada dah kan? Okey, jadi yang lain-lain tu adalah tidak menyerap air. Okey, 3 tu saja. Kemudian kita ada buat bahan mana yang boleh terapung dengan bahan yang tidak boleh terapung. Okey, bila tengok dekat sini, okey. Bila tengok dekat sini, bahan yang boleh terapung. Oh, span. Okey, span. Span boleh serap air. Kat sini ada span ke? Tak ada. Tapi tak apalah, yang tu baguslah juga. Siapa yang sebut span ni? Okey, Ahmad Danish. Okey, bagus. Ahmad Danish dia kata span boleh serap air. Okey, so dekat sini kita buat sama-sama eksperimen minggu lepas. Okey, yang mana bahan yang dapat terapung ataupun tenggelam. Okey. Kalau tengok dekat sini, bila awak dah buat tu, yang mana yang terapung? Yang mana yang terapung? Terapung. Dekat sini. Sebenarnya Sebenarnya ikutkan pembaris plastik ni dia terapung tau, tapi kena awak letak betul-betul dekat atas permukaan air. Dia sebenarnya dia terapung. Kalau awak masukkan macam tu, memang dia akan tenggelam. Kalau letak betul-betul sebenarnya dia plastik kan. Plastik biasanya terapung. Okey. Kemudian batu tenggelam. Okey, yang mana yang tenggelam? Kita tengok yang tenggelam. Batu lagi. Kunci. gelas kaca. Apa ni? Gelas kaca. Gelas kaca. Plastik. Tali kulit. Bekas plastik biasanya terapung di atas air. Okey. Pembaris plastik ni pun sebenarnya terapung kalau awak buat betul-betul. Awak jangan masukkan secara menegak. Awak letak secara dia mendatar. Macam letak atas permukaan air. Okey. Okey, boleh try lah.
Okey, yang akan tenggelam ialah pembaris besi tenggelam. Okey, so yang ini dia punya belon ni terapung ke tenggelam? Terapung. Okey, terapung. Terapung. Okey, so dekat sini kita nak uji bahan yang mana terapung dan tenggelam. Jadi kita tahulah bahan mana yang boleh terapung, bahan mana yang tenggelam. Okey, masa darjah 3 awak dah belajar pasal ketempatan. Okey, yang mana terapung tu ialah kurang tumpat dari air. Yang tenggelam tu lebih tumpat daripada air. Betul tak? Awak dah belajar dah masa darjah 3. Ya. Darjah 3, semua apa sahaja yang terapung dikira kurang tumpat daripada air. Kalau yang tenggelam maksudnya ketumpatannya lebih besar daripada air. Contoh dia kapal yang besar, kenapa dia tidak tenggelam? Okey, sebab dalam badan kapal, dalam kapal tu sendiri ada rongga udara tau sebenarnya. Walaupun kapal tu buat daripada besi tapi dalam kapal tu ada rongga udara. Bila ada rongga udara itu yang menyebabkan kapal tu kurang tumpat daripada air laut. Menyebabkan dia boleh terapung. Okey, kapal yang besar. Okay, kapal yang besar tu kalau ikutkan berat gila kot. Kan? Berat sebab buat daripada besi. Kapal kot. Berapa tan dia punya berat. Tapi kenapa dia tak tenggelam? Sebab dalam badan kapal tu ada rongga udara. Sebenarnya bila ada rongga udara, jadi kapal tu dia kurang tumpat lah daripada air. Kalau tak, sebab tu lah macam mana kapal boleh tenggelam. Kapal yang boleh tenggelam dia bocor kan. Ada bocor dekat mana-mana, jadi bila dia bocor air masuk dekat ruang udara tu. Bila air masuk dekat ruang udara tu dah tak ada rongga udara, jadi menyebabkan kapal tu lebih tumpat dari air laut dan dia akan tenggelam. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, so itulah konsep dia sebenarnya yang terapung dengan tenggelam. So hari ni kita nak uji bahan mana yang boleh mengalirkan elektrik. Okey. Dekat yang aktiviti yang ini pula kita nak tengok bahan mana yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey. Cikgu akan disebabkan awak tak ada bahan-bahan ni dekat rumah. Okey, sebenarnya kalau awak nak buat boleh tapi awak kena beli bahan-bahan ni dekat Shopee. Okey. Dekat Shopee adalah kot. Dekat sini tak adalah. Okey, kalau kita duduk dekat sekolah, kalau kita pergi sekolah, memang benda-benda ni semua adalah dekat sekolah. Okey. Jadi awak bolehlah buat. Tapi sekarang ni sebab awak tak duduk kat sekolah, jadi tak adalah. Okey, so cikgu ada cikgu akan tunjuk dekat awak menggunakan satu aplikasi ni. Okey. Dia akan tunjuk bagaimana sifat bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik, yang mana tak boleh. Okey. So cikgu nak stop sharing. Cikgu nak share ni lah. Sekejap. Yan ni apa Sekejap cikgu cari Yan ni. Oh, Yan ni benang. Okey.
Okay. So cikgu akan share. Okay. Semua nampak kan dekat skrin? Nampak. Okay, semua dah nampak dekat skrin. Okay, cikgu nak besarkan sikit. Okay. So dekat sini cikgu menggunakan satu aplikasi yang dinamakan Gizmos. Okay, dekat sini kita nak bina Lita. Okay, cara dia sangat senang. Okay, cikgu guna ni lah bateri ni. Tapi cikgu tak tahulah bateri ni boleh ke tak dengan nak menyalakan lampu ni. Okay, kita try dulu. Yang ni kita guna bateri 1.5 volt. 1.5 volt ni sebanyak dua sel kering. Okay. Dalam sains kita panggil sel kering. Okay. Kan? Awak dah belajar masa darjah 1 ke darjah 2 ke? Ada elektrik kan? Dia panggil sel kering. Okay. So yang ni wire kita sambung lah. Okay, kita try tengok dia nak jadi apa. Okay. Cikgu try, cikgu nak buat besar sikit lah. Cikgu nak buat ni sikit. Yang ni tak nak. Okay, yang ni mentol. Kita letak satu je mentol kat sini. Okay. Lepas tu kita letak Swiss lah, kita letak Swiss. Okay. Cara dia tarik-tarik je. Okay, lepas ni nanti cikgu akan share dekat awak. Awak boleh buat sendiri. Okay. Dia boleh guna 5 minit je. Nanti awak boleh kena buat lain lah. Okay, so kita try wire biasa. Tengok dia mengalir tak elektrik. Dia tak mengalir. Cikgu rasa sebab dia bateri dia tak cukup. Tadi cikgu dah try dah. Mentol ni agaknya dia punya watt dia besar. Jadi dia tak cukup. Okay, dia tak cukup. Tengok. Okay, ni elektron mengalir. Okay. Tengok tu. Daripada positif. Okay, dah on. Kalau kita tutup. Okay, jadi macam mana? Okay, yang ni kalau kita sambung wire dengan sel kering dan juga mentol. Jadi mentol ni tadi 3 volt dia tak support. Dia tak boleh. Bila 3 volt dia tak menyala pula. Dia kena letak 9 volt. Agaknya ni bulb ni dia punya watt dia tinggi. Okay. So sebab baru guna 9 volt baru dia nak nyala. Okay, kita tutup dulu. Sekarang ni kita guna benda lain untuk sambung. Okay. Dekat sini ada material. Kalau awak tengok. Yang ini adalah mechanical pencil. Mechanical pencil ubat pencil tekan-tekan kan? Ya. Pencil tekan-tekan tu. Okay, kita nak try sambung dekat pencil tekan-tekan. Tengok jadi apa. Okay. Dia punya ubat dia. Ubat dia. Ubat pencil tekan-tekan tu. Okay, mechanical lead. Mechanical pencil lead. Okay, kita guna yang ini. Kita tengok. Dia boleh siapa kata. Okay. Siapa kata dia boleh menyalakan mentol? Angkat tangan. Siapa kata dia boleh menyalakan mentol? Berapa orang? Dia boleh menyalakan. Okey. Cikgu tengok dekat sini. Khairina, Aswad. Khairina dengan Khairina, Aswad, Syahirah dan juga Adriana. Dia kata boleh menyalakan mentol. Okey.
So 4 orang. Yang lain kata tak boleh. Okey, kita tengok dia boleh menyalakan mentol ke tidak. Tengok dia boleh menyalakan mentol. Arus elektrik boleh mengalir. Arus elektrik mengalir daripada positif ke negatif. Kan? Tengok situ. Okay. So sebab apa ubat pensel tekan ni boleh mengalirkan haba. Boleh mengalirkan elektrik, sorry. Sebab mekanikal pensel ni ataupun mata pensel tak kisah ubat pensel tekan ke ataupun mata pensel awak tu, mata pensel 2B awak tu ke, mata pensel apa-apa tu ke, okey, dia boleh mengalirkan elektrik sebab dia buat daripada karbon. Okey, dia buat daripada karbon. Sekarang ni kita letak gelas pula. Okey, kita letak gelas. Okey, sekarang ni siapa yang kata letak gelas ni dia akan menyalakan mentol? Cuba angkat tangan. Gelas. Cikgu nak tengok siapa yang kata dia angkat tangan. Okey, Syairah kata letak gelas boleh menyalakan mentol. Gelas ni macam kaca lah, kaca. Salsabila kata boleh menyalakan mentol. Okey, Putri Masya. Okey, Adriana, Salsabila, Putri Masya, Syahira, Aswad kata boleh menyalakan mentol. Okey, gelas. Gelas ni adalah kaca Awak bayangkan kaca. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang kata boleh menyalakan mentol. Okey. Yang lain kata tak boleh. Okey, kita tengok boleh ke tidak menyalakan mentol. Tak nyala. Okey. Kaca tidak boleh menyalakan mentol. Jadi kaca ni tidak dapat, bahan yang dibuat daripada gelas ataupun kaca tidak dapat mengalirkan elektrik. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Sekarang ni kita guna iron. Okey, kita tutup dulu. Iron ni adalah besi. Okey, iron adalah maksud dia besi. Bahan yang buat daripada besi, tak kisahlah kunci ke, kunci besi ke. Okey, buat daripada besi lah, apa-apa saja yang buat daripada iron. Iron ni maksudnya buat daripada besi lah. Okey, siapa yang kata buat daripada besi ni boleh mengalirkan elektrik? Okey, Adriana, Salsabila. Ami ni siapa? Bagi tahu sikit nama awak. Alif. Alif. Okey. Masya, Badrisha. Okey. Siapa lagi yang kata mentol akan menyala? Kalau mentol menyala maksudnya boleh mengalirkan elektrik lah. Mentol ni dia sebagai indikator. Mentol ni sebagai pengesan alat tu boleh mengalirkan elektrik ke tidak. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang je kata. Yang lain ni kata tak boleh mengalirkan elektrik. Okey. Ni besi tau, besi. Kita tengok boleh mengalirkan elektrik ke tidak. Kita on. Siapa yang jawab boleh mengalirkan elektrik? Betul. Okey. So iron ni buat daripada besi. Jadi semua bahan yang buat daripada besi boleh mengalirkan elektrik. Kalau awak test dengan kunci pun boleh. Kalau test dengan test dengan
kunci pun boleh, test dengan apa lagi, buat daripada besi. Kalau dekat buku teks awak tu dia letak kunci kan. Kunci, lagi apa? Kunci lah yang besi. Okey. Kalau karbon ialah ubat pensel tadi tu kan. Ubat pensel tekan-tekan tu dekat buku teks awak ada tulis mata pensel lah. Mata pensel tu sama dengan mechanical pencil tadi tu. Okey. So kita boleh gunalah untuk untuk buat uji kaji ni. Okey. So dah tutup. Okey, sekarang ni kalau dekat buku teks awak dia ada uji dengan apa lagi? Dengan duit shilling. Kan? Duit shilling, lagi apa? Lidi. Lidi buat daripada apa? Kayu kan? Lidi buat daripada apa? Kayu. Lidi buat daripada kayu. Okey. Tali kulit, plastik, aluminium. Okey, kita tengok apa yang ada dekat situ, kita boleh test lah. Okey. So kita tengok benda buat daripada kayu sebab lidi tadi kan. Lidi tadi buat daripada kayu. Jadi kita ambil wood. Okey, wood ni adalah kayu. Okey, siapa yang kata boleh mengalirkan elektrik? Angkat tangan. Siapa yang kata kayu ni boleh mengalirkan elektrik? Boleh menyalakan mentol. Ada juga 3 orang. 3 orang kata boleh menyalakan mentol. 2 orang. Boleh. Batrisha dengan Adriana. Batrisha dengan Adriana kata boleh menyalakan mentol. Jadi kita akan tengok. Tak boleh menyalakan mentol. Jadi maksudnya tidak dapat mengalirkan elektrik. Okey. Jadi bahan yang buat daripada kayu, dalam buku teks tu dia letak lidi kan. Lidi tidak boleh mengalirkan elektrik. Okey. Okey, so kita gantikan dengan yang lain pula. Okey. Plastik. Dekat dalam buku teks kita ada plastik kan? Betul tak? Buku teks awak dia tulis plastik. Okey, so plastik. Kita tengok. Siapa yang kata guna plastik boleh mengalirkan elektrik? Boleh menyalakan mentol. Siapa kata guna plastik boleh menyalakan mentol? Tak ada? Tak boleh. Okey, kita tengok. Ya, betul. Guna plastik tidak boleh menyalakan mentol. Jadi bila mentol tidak menyala, maksud dia, inference dia, kerana mentol adalah kerana plastik kerana plastik tidak dapat mengalirkan elektrik. Dia punya pemerhatian dia ialah plastik tidak dapat menyalakan mentol. Jadi inference dia kerana bahan yang diperbuat daripada plastik tidak dapat mengalirkan elektrik. Okey, boleh faham dia punya inference? Boleh. Okey, inference dia ialah sebab bahan buat daripada plastik tidak dapat mengalirkan elektrik. Okey. Okey, sekarang ni dekat buku teks dia tulis apa lagi? Apa lagi? Duit shilling kan? Tak salah cikgu kan? Duit shilling kan? Okey, ada duit shilling. Okey, kita tengok duit shilling. Duit shilling dia ada 2 jenis. Satu duit shilling buat daripada
buat daripada timah. Okey, timah ni satu buat daripada timah, satu buat daripada kuprem. Kalau macam duit 1 sen, buat daripada kuprem. Sebab tu dia warna oren. Perasan tak? Siapa pernah nampak duit 1 sen? Siapa pernah nampak? Pernah. Okey, buat daripada kuprem pula dah, buat daripada okey. Duit 1 sen. Okey, kejap 1 sen. Okay. Cikgu check, betul tak? Okey, sorry. Duit 1 sen ni kalau dari tahun 1967 hingga 1973 dia punya duit 1 sen ni buat daripada tembaga. Okey, tembaga ni sebenarnya buat daripada tembaga lah, copper. Sebenarnya tembaga ni yalah copper ni tembaga, tapi brass tu pun tembaga juga. Pelik cikgu. Okey, buat daripada copper lah. Copper. Jadi copper tu buat daripada duit 1 sen kita guna copper untuk buat dia. Okey. Kalau dekat sini cikgu Google, dia kata buat daripada tembaga ataupun copper. Okey. So copper tu untuk duit 1 sen. Tapi kalau duit-duit lain, duit-duit yang baru-baru ni banyak buat daripada timah. Okey. Buat daripada timah. Okey. Brass ni ialah macam alloy kot, alloy, loyang. Okey. Brass. Macam mana sebut dia? Brass. Okey. Sejenis loyang. Kita tengok so kita tengok dulu duit 1 sen ni boleh mengalirkan elektrik ke tidak. Okey, tutup dulu. Sebab duit 1 sen buat daripada copper. Okey. Okey, sekarang ni siapa yang kata duit 1 sen boleh mengalirkan elektrik? Boleh menyalakan mentol. Siapa kata duit 1 sen boleh menyalakan pentol? Angkat tangan. Tak ada? Tak ada? Okey, kita tengok. Duit 1 sen boleh mengalirkan elektrik. Sebab dia buat daripada tembaga ni. Okey, copper. Okey. Copper ni nanti awak Google lah. Copper ni apa, brass ni apa. Okey. Brass pula dah. Brass. Okey. Okey. Silver ni perak tau. Perak. Bahan yang buat daripada perak. Okey. So buat daripada copper ialah duit shilling 1 sen. Duit shilling yang lain buat daripada timah. Buat daripada timah tak ada dekat sini. Kita tak ada pilihan dekat sini. Okey. Mungkin kita boleh guna brass ni kot. Okey. Sebab duit yang sekarang ni banyak buat daripada
alloy campur kan. Okey. Kita tengok boleh ke tak? Oh, boleh juga. Okey. Alloy ni ada yang boleh, ada yang tak boleh Brass ni. Okey. Kita tengok bahan ni. Okey. So wood dah tak boleh. Sekarang ni kita tengok yarn. Okey, yarn ni adalah benang. Okey, siapa yang kata benang boleh mengalirkan boleh menyalakan mentol? Sambung dekat benang boleh menyalakan mentol. Ada tak? Khairina. Tak boleh. Khairina kata boleh menyalakan mentol. Yang kat tangan? Khairina kata boleh menyalakan mentol. Okey. Kita tengok. Boleh ke tidak? Tak boleh. Okey. Benang ataupun kain, apa-apa jenis kain, dekat buku teks dia ada bagi apa lagi? Dia bagi duit shilling kan. Duit shilling kalau duit shilling yang biasa tak boleh. Tak boleh mengalirkan elektrik. Tapi kalau duit shilling duit 1 sen baru boleh. Okey, duit shilling yang biasa tu sebenarnya tak boleh sebab dia dah campur-campur dah sebenarnya timah. Dia sebenarnya buat daripada timah kan. Timah tak boleh menyalakan elektrik. Okey. Sudu seramik ni fungsi dia sama juga dengan plastik semua. Tak boleh menyalakan mentol juga. Okey, kerajang aluminium. Okey, kerajang aluminium ni tak ada pilihan dekat sini. Okey. Kerajang aluminium ni nanti kita tengok. Boleh ke tidak sebenarnya. Okey, kita carilah dekat mana-mana. Sebab kita tak boleh nak buat. Sebab awak tak boleh nak buat kat rumah. Kalau awak beli benda ni, bolehlah kita buat. Okey. Sebab cikgu nak supply setiap orang tak boleh sebab tak cukup. Okey, kalau cikgu nak bagi pinjam pun tak cukup sebab kena buat kumpulan. Okey, mungkin cikgu akan bagi video lah. Cikgu akan tunjuk video. Okey, menggunakan semua bahan ni untuk awak. Okey. Bahan yang ada dekat buku teks lah. Okey, so guna benang tidak boleh mengalirkan elektrik. Okey, kita try guna perak pula. Perak. Kita nak tengok perak ni boleh mengalirkan elektrik tak? Oh, tutup dulu. Okey. Siapa kata boleh mengalirkan elektrik? Bahan buat daripada perak. Salsabila, Ami, Alif. Nurul Adriana, Putri Masya. Boleh mengalirkan elektrik. Bahan yang buat daripada perak juga boleh mengalirkan elektrik sebab dia boleh menyalakan mentol. Okey. So bahan buat daripada perak boleh menyalakan mentol. Okey, pemerhatian dia boleh menyalakan mentol dan dia punya infrared ialah boleh mengalirkan elektrik. Kerana boleh mengalirkan elektrik. Okey, so kita dah try semua. Okey. Brass pun boleh. Brass pun boleh. Okey, nanti awak tengok dekat Google. Brass ni apa? Baca sikit. Okey. Iron ni macam biasalah besi. Tapi tadi wood tak boleh Yang tak boleh wood, gelas dan plastik. Okey, ingat balik tak tadi? Yang mana tak boleh mengalirkan elektrik ialah plastik. Apa-apa saja bahan yang buat daripada plastik, apa-apa saja bahan yang buat daripada kayu dan juga apa-apa saja bahan yang buat daripada kaca tidak boleh mengalirkan elektrik dan juga benang.
Okey, kain. Tak boleh mengalirkan elektrik. Okey. So cikgu ni, sekejap. Kita cari yang lain. Kod-kod lah ada kan. Cikgu suka guna gizmos ni tapi hari tu tak ada siapa dah boleh masuk gizmos ni. Masa awal-awal dulu je. Cikgu Gizmaster. Ni dia punya ni. Dia punya apa ni yang cikgu guna ni. Dia punya aplikasi ni. Website ni. Cikgu guna yang ini. Okay, Gizmos ni. Okay, so materials. So tak ada. Okay, untuk yang boleh serap air tu tak ada pula kat sini. Yang boleh serap air dengan tak boleh serap. Okay, tak ada pula dia punya apa ni? Eksperimen dia dekat sini untuk cikgu tunjuk dekat awak. Okay. So sekejap tengok slide. Ada tak? Properties of materials. Okay, tak ada. So sampai situ je lah yang awak boleh apa ni yang cikgu boleh tunjuk untuk eksperimen. So kita kembali kepada buku teks. Okay, kita tengok buku teks. Mana pula buku teks? Tadi ada. Dia duduk menyorok di manakah dia? Tadi ada buku teks. Habis dah? Belum. Ada lagi kelas ni. Buku teks cikgu pun dah tertutup. Tadi ada.
Okey. Buka balik. Kita tutup pula buku teks tadi. Okey. So dekat muka surat 147 ni cikgu dah cover. Okey. Jadi awak cubalah jawab soalan-soalan ni. Okey, apakah pemerhatian kamu dalam aktiviti ini? Okey, belon. Belon agak-agak awak menyala ke tidak menyala? Tidak. Tidak. Mentor, menyala ke tidak? Tidak. Tidak. Belon tidak menyala lah. Okey, sebab dia buat daripada getah. Getah tidak dapat mengalirkan elektrik. Okey. Getah tidak dapat mengalirkan elektrik sebenarnya. Okey. So kita tanda dekat sini right. Okey. Sorry. Okey. Apa pula menyala? Okey. Ni tak boleh lah. Okey, mentor tidak menyala. Jadi infrared dia ialah apa cikgu kata, kalau mentor yang tidak menyala, apa dia punya infrared? Kerana bahan buat daripada getah, bahan yang diperbuat daripada getah tidak dapat mengalirkan. Yang ni dah macam kesimpulan pula dah. Okey, kita buat ni je lah. Infrared dia kerana belon tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Inilah cara awak jawab. Okey, cikgu bagi contoh lah satu ni. Okey. Kalau yang tidak menyala tu, kalau mentor tidak menyala tu maksudnya tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Okey, kita ambil satu. Kunci. Kita ambil kunci lah. Okey. Kunci tadi kita ambil. Kita nak tukar dia punya colour. Biasanya boleh je. Yang ni lain sikit. Dia punya ni. Opposite reader dia. Okay. Okey. Okey, kat sini. Tengok sini. Oh ni baru keluar dia punya colour. Okey, cikgu nak tulis, cikgu nak tukar warna hitam. Okey. So dekat sini kunci. Okey, kunci. Dan kunci boleh mentor menyala ke tidak? Boleh. Okey, jadi kunci Boleh. mentor boleh menyala. Jadi apa dia punya inference? Dia punya inference apa? Kerana kunci apa? Kunci dapat mengalirkan arus elektrik. Itu jawapan dia. Siapa yang jawab tu? Yang guna nama Putra. Rozila Ila. Okey, Putra. Bagus Putra, itulah jawapannya. Baik, kenapa tak boleh nak tukar colour ni? Cikgu nak tukar colour. Okey, kerana kunci dia warna lain pula. Kunci tidak dapat pula.
dapat mengalirkan arus elektrik. Inilah inference-nya. Okey. Kalau mentor menyala maksudnya bahan tersebut dapat mengalirkan arus elektrik. Jika mentor tidak menyala maksudnya bahan tersebut tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Okey. So awak buatlah yang ini. Jawab yang ini dalam buku awak. Okey. Yang ini pula menentukan sifat bahan terhadap kebolehan penembusan cahaya. Okey, untuk yang ini cikgu nak awak buat di rumah. Okey, sebab kita tak sempat nak buat semua di kelas masa kelas online. Okey. Jadi ingat tak hari tu awak ada buat bahan luksina, bahan bahan lut cahaya, bahan legap kan? Jadi awak boleh guna bahan yang awak buat tu masa yang eksperimen yang awal dulu. Tajuk cahaya. Ingat tak? Tajuk cahaya kan awak ada buat yang buat bayang-bayang tu kan? Guna 3 jenis objek. Okey, jadi untuk yang aktiviti yang ini, sifat bahan terhadap kebolehan penembusan cahaya, awak dah belajar dah pasal bahan luksina. Bahan luksina tu macam mana, bahan lut cahaya tu macam mana, bahan legap tu macam mana. Jadi awak tulis kat sini. Okey, contoh dia belon. Belon, kita buat contoh belon. Belon, kalau kita letak dekat mata ni, ada nampak tak? Nampak tak benda yang kita nak tengok tu? Tak. Okey. Jelas ke tidak jelas ke tidak nampak? Tidak nampak. Tidak nampak. Okey. Cikgu bagi contoh. Belon tidak nampak. Okey. Inference dia kerana? Tidak nampak. Kerana apa? Kerana belon ialah bahan apa? Kerana belon ialah bahan apa? Belon ialah bahan legap. Okey. Legap. Kerana belon diperbuat daripada bahan legap. Kerana belon diperbuat daripada bahan legap. Pelik pula ayat ni. Okey, kerana belon ialah bahan legap. Senang. Okey, kerana belon ialah bahan legap. Okey. Cikgu ambil satu lagi contoh. Dia guna apa ni? Dia guna Batang aiskrim sama dengan ni. Okey. Sekarang ni dia guna plastik luksina. Cikgu bagi contoh guna plastik luksina. Okey, plastik luksina. Apa keputusan dia? Jelas, tidak nampak. Plastik luksina. Plastik luksina. Letak Nampak. Jelas. Okey, kalau plastik luksina dia punya konsep sama seperti cermin mata. Okey, sebab luksina jadi jelas. Jadi inference dia kerana kerana apa? Plastik luksina ialah bahan luksina. Luksina ataupun boleh menembus cahaya, boleh menembus sepenuhnya cahaya. Okey. Plastik luksina ialah bahan luksina. Ataupun awak boleh juga buat inference kerana plastik luksina boleh menembusi keseluruhan cahaya. Boleh menembusi keseluruhan bahan. Okey.
Kerana cahaya boleh tembus. Tapi yang ini dia bukan cerita pasal cahaya. Dia cerita pasal kebolehan penembusan. Terhadap kebolehan penembusan cahaya. Okey, jadi awak cuma cerita pasal bahan. Okey. Bahan tu ialah bahan legap ataupun bahan duk sinar ataupun bahan lut cahaya. Okey. Plastik berwarna ialah bahan lut cahaya. Lut cahaya, ingat balik tak lut cahaya tu apa? Lut cahaya tu sebahagian saja cahaya yang boleh menembusinya. Okey, kalau bahan lut sinar, keseluruhan cahaya boleh menembusinya. Maksudnya boleh tembus bahan tu lah, bahan lut sinar tu. Kalau bahan legap maksudnya cahaya tidak boleh menembusinya. Maksudnya cahaya tidak boleh menembusi belon ni. Jadi dia dinamakan bahan legap. Okey, cuba tengok yang ini pula. Yang ni pun awak buat dekat rumah. Boleh tak? Okey. Menggunakan aluminium foil kalau ada. Lepas tu air panas. Cara dia macam mana? Awak lekatkan dekat lidi ni. Lekatkan semua bahan-bahan ni dekat lidi. Okey, guna telefon tape. Okey. Lepas tu letak air panas dalam bekas. Lepas tu awak letak macam ni. Dan tengok lepas tu awak sentuh. Yang mana yang panas. Okey, yang mana yang panas. Jadi minggu depan cikgu nak tanyalah dia punya keputusan. Okey, siapa yang buat boleh rekod video ataupun ambil gambar, hantar dekat cikgu, hantar di Padlet. Hantar di Padlet boleh, hantar di Telegram pun boleh, tak kisah. Okey, tolong ambil gambar ataupun rekod video. Okey, yang ni pun sama, tolong buat di rumah. Okey, kalau ada bahannya boleh buat hari ni lah. Buat terus. Kalau tak ada kelas boleh buat terus. Okey. So nanti minggu depan kita akan buat ini. Buat projek ni. Okey. So minggu depan kita akan sambung lagi untuk tajuk ni. Sekarang dah pukul 10 dah. Okey, jadi yang ini aktiviti 6, aktiviti 5 ni tolong buat di rumah. Dan juga aktiviti 4 ni. Okey? Boleh? Okey. Boleh. Okey, kejap cikgu nak tengok. Boleh. Yang ini ada tak? Sekejap Sekejap ya. Enam, tujuh, lapan, Okey, cikgu rasa sampai sini je lah kelas awak. Dan cikgu akan bagi latihan di Padlet. Dan boleh buat buku aktiviti awak tu sampai tajuk
sampai muka surat. Sekejap cikgu tengok ambil. Okey. Kalau tengok buku awak tu boleh buat sampai muka surat sampai muka surat 86. Okey. So boleh buatlah Mama ada buku aktiviti yang ini. Okey, semua ada buku aktiviti ni kan? Jadi buat sampai muka surat 86. Okey, cikgu rasa tu saja, tak boleh panjang nanti lama sangat. Okey. Jangan lupa isi kehadiran. Siapa yang tidak mengisi kehadiran lagi, tolong isi kehadiran. Okey. okey. Jangan lupa isi kehadiran. Okey. Apa ni? Cikgu baru nampak lah Batrisha. Batrisha kenapa? Batrisha sakit ke? Oh, Batrisha. Entahlah. Tu awak pakai apa tadi? Okey. So sampai sini saja. Semua dah makan ke? Okey, cikgu off dulu record. Okey. Semua dah makan ke?